Bismillah, masyaAllah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-'azim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. So, kita sekali lagi bertemu di malam ini, insyaAllah. Seperti mana biasa, mana air yang nak sedia air, nak ruqyah, nak apa tu, bolehlah sediakan air dengan garam. Kemudian buah kismis, buah tin, kurma, dan sekiranya ada yang berhajat, insyaAllah boleh sediakan beras lah. Beras untuk dimakan kan, beras tu. Nanti beras tu boleh digunakan untuk nak masak lah. Tadi siang tadi pun dia bertanya, Ustaz, beras tu kita nak letak satu bekas, boleh ke? Mudah-mudahan barakah, jadi beras tu sentiasa bertambah. Kan? Saya duduklah bila-bila pun. Saya kata itu rezeki masing-masing. Jadi nak usaha, nak cuba buat je lah. Kata apa masalah, kena yakin dengan Tuhan. Ini yang beras yang kita letak kat depan tu sedikit, kemudian dicampur lagi dengan beras yang di dalam tong tu. Jadi silakan, tak ada masalah. Benda ni kerja Tuhan. Kerja Tuhan ni kita kena fikir tak ada yang mustahil di sisi Allah Ta'ala. Apa saja pun boleh berlaku. Seperti saya sebut dulu kan, ulama-ulama tuk guru di pondok tu. Kerana kita hairan tengok kenapa beras mereka sentiasa ada. Pergi rumah dia bila-bila je mau makan. Tak kerja. Tu dia. Dan dia memang ada kaifiat dia sebenarnya. Ada kaedah dia. Kaedah-kaedah yang dipanggil ilmu hikmah. Macam mana nak mendatangkan rezeki, beras yang sentiasa penuh di dalam tong, di rumah. Tu semua nanti kemudian lah kita ajar kemudian. Cuma peringkat awal ni kita ajar dulu. Nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Apa pun kita tu kena taqarrub dulu dengan Tuhan. Kena menjadi hamba dia, kena mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba ni dah Allah kasih, apa buat pun insya-Allah. Apa saja yang kita hajat Allah akan tunai. Setelah kita dekat dengan Allah. Cuma kita nak kena belajar ilmu-ilmu begini untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kerana kena nak mencapai darjat maqam radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Seperti yang saya sebut dulu, redha tu suatu pintu. Pintu di dalam pintu. Seawal-awal pintu dan semulia-mulia pintu ialah pintu taubat. Dia macam rumah lah ya. Dia macam sebuah rumah. Dalam rumah tu ada banyak pintu dan pintu taubat tu pintu di hadapan sekali. Orang panggil pintu utama. Bermakna masuk dalam pintu taubat tu dulu, pintu utama, barulah berjumpa dengan pintu lain. Pintu redha, pintu syukur, pintu qanaah dan segala-gala pintu di dalam tu lagi. Tetapi kena wajib lalu pintu utama, itulah pintu taubat. So malam ni kita belajar iaitulah seawal-awal pintu dan semulia-mulia pintu ialah pintu taubat. Jadi insya-Allah pegang ayat ni yang kita bawa sampailah kita mati. Itu kita kena beramal. Dengan istighfar pun kita dah hajar dah. Ni sekejap lagi kita nak baca lagi Sayyidul Istighfar tu. Dan apa yang kita mengaji malam ni, yang kita buat malam ni ya, setiap malam tu, lepas ni bolehlah jadikan satu amalan yang khususiah untuk kita. Cuma yang amalan-amalan yang lain-lainnya, zikir-zikir sekejap lagi. Di belakang ni habis pada zikir ni malam ni, ada lagi amalan-amalan yang saya akan terangkan sebagai untuk menambahkan amalan kita pada setiap hari tu insya-Allah. Ya. Sangat banyak ilmu-ilmu Allah ni, dan yang mana yang duk mengikuti setiap malam, saya rasa kita semakin seronok semakin rasa seronok, hati rasa tenang sebab bila kita duduk dengan Allah, dengan Rasul ni, gundah gulana tu hilang. Masalah-masalah yang mencengkam jiwa kita, mencengkam kehidupan kita akan terlerai dan terurai dengan kita dekatkan diri kita kepada Allah. Bila Allah kasih kepada kita, itulah habuan ganjaran yang kita akan dapati daripada Allah. Inilah semua yang sepatutnya semua orang
kena duduk dalam keadaan kita bertakarub. Cuma satu lagi saya pesan, bila kita beramal malam-malam macam ni, kalau boleh janganlah tak ambil wuduk nah. Adik kakak sekalian tolonglah ya. Kita kena belajar dah. Duduk berwuduk. Kemarin saya ada pesan. Daripada bangun pagi, daripada sembahyang subuh, kita dah mula latih untuk berwuduk. Sampai malam kita tidur. Jadi satu hari tu, setidak-tidaknya lah ya, kita ni kena ingat kepada Allah. Kebajikan kita nak kena buat. Tak boleh buat maksiat, tak boleh buat dosa, nak buat kebajikan. Setidak-tidaknya, bila kita dapat jaga wuduk tu pun, kita dah dapat dah rahmat Allah. Sebab Bilal bin Rabah masuk syurga sebab dia jaga wuduk. Wuduk ni bukan kata susah. Nak jaga wuduk je, batal pergi ambil, batal pergi ambil, batal pergi ambil. Mungkin kita tak sempat. Sebab wuduk yang Bilal buat tu, dia daripada berwuduk, keluar berdoa dan terus solat sunat wuduk 2 rakaat. Mungkin kita tak sempat buat, mana yang sempat buat dulu. Ada masa, mungkin lepas Zuhur ke kita ambil wuduk. Sebelum Zuhur nak solat wuduk, nak solat Zuhur tu ambil wuduk, terus pergi. Naik kata tu solat, duduk dulu. Bila-bila boleh buat. Dia tak ada maksud sebab dia solat ada sebab dia tu. Sebab apa? Sebab berwuduk. Sehari berapa kali kita berwuduk? Katalah 6 kali, 7 kali sehari. 7 kali lah solat wuduk. Kalau tak sempat, tak apa. Tapi sekurang-kurangnya, adalah aktiviti tu sehari sekali, 2 kali ke. Begitu. Ini semua amalan latihan. Kita nak masuk dalam menjadi orang sufi, orang ahli tasawuf ni, dia kena amal. Dia lebih kepada amalan tu. Yang kita bincang dalam masalah keimanan tu kan, keyakinan kita kepada Allah. Okay, nanti kita sambung belakang lagi. Kita selesai dulu kita punya zikir kita malam ni. Jadi saya rasa ramai yang dah boleh hafal. Boleh hafal semua dah. So kita boleh mula malam ni insya-Allah.